Assalamualaikum Tuan dan Puan. Terima kasih kerana Tuan dan Puan memilih Niagawan sebagai sistem untuk menguruskan akaun bisnes Tuan dan Puan. Saya perkenalkan diri saya Puan Adibah merupakan klien akaun manager Tuan dan Puan. Bagaimana bisnes Tuan dan Puan setakat ini? Adakah semuanya okey? Jika okey, Alhamdulillah dan tahniah atas pencapaian bisnes Tuan dan Puan. Tuan dan Puan masih belum mula rekod data dalam Niagawan? Jangan risau. Video kali ini saya akan tunjukkan step mudah untuk Tuan dan Puan rekod akaun dalam Niagawan. Nak tahu? Jom saya tunjukkan. Untuk makluman, Tuan dan Puan boleh login sistem menggunakan mobile ataupun desktop. Pilihan ini adalah mengikut kepada kesesuaian dan keperluan Tuan dan Puan. Tuan dan Puan perlu hanya pergi ke website Niagawan iaitu www.niagawan.com dan masukkan details seperti username dan juga password yang telah kita berikan di SMS. Kemudian klik button login. Kemudian, Tuan dan Puan akan dapat melihat paparan fungsi di sebelah kiri sistem. Untuk fungsi ini, ia terbahagi kepada 4 bahagian iaitu Sale, Expenses, Product dan Account Report. Bahagian Sale adalah untuk Tuan dan Puan merekod semua income dan hasil jualan yang diterima setiap hari. Kemudian, Expenses pula adalah untuk Tuan dan Puan merekod perbelanjaan bisnes seperti gaji, bil api, air, belian stok dan lain-lain. Produk pula akan mempunyai maklumat berkenaan dengan produk atau servis yang Tuan dan Puan offer. Terakhir adalah Account Report yang memaparkan laporan berkenaan dengan prestasi bisnes seperti untung atau rugi, aliran tunai dan sebagainya. So, sekarang ini Tuan dan Puan mungkin tertanya-tanya hendak mula rekod dari mana dahulu. Jadi, saya akan go through langkah ini semudah step 1, 2 dan 3. Pertama, setting info bisnes. Kedua, masukkan produk dan customer list jika ada. Ketiga, masukkan nilai baki untuk bank dan tunai. Selepas 3 step ini, Tuan dan Puan boleh start key in sale dan expenses. Jom saya terangkan 3 step ini secara terperinci. Step pertama, setting info business. Sebagai permulaan, Tuan dan Puan boleh setkan akaun dengan pergi ke bahagian setting dengan klik di ikon user. Untuk setkan maklumat bisnes, Tuan dan Puan boleh klik di fungsi header dan footer. Kemudian, jangan lupa isi butiran seperti nombor SSM, bisnes dan butiran Tuan Puan seperti alamat, nombor telefon dan juga email syarikat. Jika Tuan dan Puan mempunyai logo syarikat, boleh klik button upload dan muat naik dalam JPEG atau PNG. Logo tersebut akan terpapar di setiap dokumen yang Tuan dan Puan cetak nanti. Selepas itu, jika Tuan dan Puan hendak, Tuan dan Puan boleh masukkan terma dan syarat bisnes Tuan dan Puan seperti nombor akaun, term deposit dan payment period. Maka, terma dan syarat ini akan berada di bahagian bawah invoice, receipt dan quotation yang dikeluarkan oleh Tuan dan Puan. Step kedua, produk dan customer list jika ada. Kalau Tuan dan Puan telah run bisnes untuk sekian masa, semestinya Tuan dan Puan ada customer list dan juga produk list yang sedia ada, betul? Ia tidak kira bisnes jenis produk ataupun jenis servis. Mari saya tunjukkan. Untuk step ini, Tuan dan Puan boleh masukkan maklumat produk dan servis yang Tuan dan Puan offer. Cara untuk masukkan produk atau servis yang dijual adalah Tuan dan Puan boleh pergi ke fungsi product/inventory dan klik ikon tambah. Jika Tuan dan Puan menjalankan bisnes trading iaitu yang mempunyai produk, wajib untuk masukkan nama produk yang dijual di ruangan butir-butir. Sebagai contoh, Tuan dan Puan menjual baju kurung. Setiap baju kurung tersebut mempunyai nama. Salah satunya adalah baju kurung Dahlia. Kemudian, Tuan dan Puan masukkan nama tersebut di ruangan butir-butir. Jangan lupa untuk masukkan harga baju kurung tersebut di ruangan harga, contoh adalah RM60. Selain dari itu, Tuan dan Puan boleh juga masukkan harga kos dan kuantiti stok jika ada. Tuan dan Puan menjalankan bisnes servis, Tuan dan Puan boleh masukkan servis yang di-offer kepada customer di bahagian butir-butir. Sebagai contoh, Tuan dan Puan adalah tukang jahit. Salah satu servis yang di-offer adalah jahit baju. Jadi, servis tersebut isi di ruangan butir-butir. Biasanya harga untuk servis tersebut tidak tetap, betul? Jadi, ruangan harga tidak perlu diisi disebabkan harga berubah-ubah mengikut kepada baju yang dijahit. Untuk detail lain seperti harga kos, kuantiti dan lain-lain tidak perlu diisi.
Step seterusnya adalah customer list. Jika tuan dan puan mempunyai customer list sebelum ini, boleh masukkan maklumat tersebut di jualan/invoice dan klik customer. Sebagai contoh, nama customer tuan dan puan adalah Aminah. So, cara untuk masukkan database customer, tuan dan puan boleh klik di ikon tambah untuk menambah pelanggan baru. Bagi yang tiada customer list, boleh masukkan kemudian. Semasa tuan dan puan create si invoice, klik button add customer dan klik ikon tambah untuk customer baru. Yang terakhir, step ketiga, masukkan opening balance untuk baki tunai dan bank. Biar saya terangkan apa itu opening balance. Opening balance adalah baki-baki dalam bisnes sejak dari hari pertama tuan dan puan mulakan perniagaan sehingga ke hari ini. Tuan dan puan perlu rekod baki terkini sebelum mulakan niagawan supaya nilai RM di bank statement akan tally dengan baki akaun. Sebagai contoh, tuan dan puan nak mula rekod akaun pada 1 hari bulan September dan baki terkini bank ialah RM10,000, baki cash di tangan RM3,000. Jadi, baki-baki RM ini perlu direkod di cashbook di bahagian debit dan kemudian tuan dan puan perlu setkan ledger di ledger book sebagai baki terdahulu daripada pemilik liability. Selain dari itu, untuk opening balance lain-lain seperti nilai stok, liability syarikat, aset syarikat, tuan dan puan boleh rekodkan kemudian dengan rujuk tutorial yang kita sediakan. Selepas ikuti 3 step ini, tuan dan puan sudah ready untuk key in sale dan expenses. Untuk maklumat, key in sale mempunyai 2 cara iaitu cash sale, sale invoice dan ia adalah pilihan. Cara pertama, cash sale adalah merekod summary jualan harian tuan dan puan. Contoh, kutipan seharian sebanyak RM500 yang diterima sebagai sumber cash. Jadi, tuan dan puan boleh key in di fungsi jualan/invoice dan klik jualan tunai. Tuan dan puan perlu isi maklumat yang dipaparkan seperti tarikh, butir-butir jualan dan jumlah jualan yang diterima. Jika jualan tersebut diterima melalui tunai, jadi select bank ataupun cash sebagai tunai. Maklumat untuk tuan dan puan, cash sale tidak semestinya untuk merekod sale jenis tunai sahaja. Ia boleh merekodkan sale yang diterima melalui bank juga. Cara kedua, sale invoice adalah untuk tuan dan puan merekod jualan yang dibeli oleh customer dengan detail seperti produk dan nama customer tersebut. Sebagai contoh, tuan dan puan menjalankan bisnes trading dan menjual baju kurung. Hari ini, Puan Aminah telah membeli baju kurung Dahlia. Jadi, tuan dan puan boleh pergi ke fungsi sale/invoice dan kemudian klik ikon tambah untuk menambah jualan baru. Setelah itu, tuan dan puan perlu pilih di senarai produk baju kurung yang dibeli iaitu baju kurung Dahlia. Harga akan tercatat secara automatik di sale invoice. Kemudian, tuan dan puan perlu isi nama customer iaitu Puan Aminah di ruangan customer. Secara kesimpulan, sale invoice tersebut akan lengkap mempunyai produk dan nama customer. Untuk bisnes servis, tuan dan puan boleh gantikan produk sebagai servis dengan klik open item. Sebagai contoh, servis jahit baju, tuan dan puan boleh edit kembali harga yang customer perlu bayar dan klik di ikon anak panah, masukkan harga di price. Setelah rekodkan sale di dalam niagawan, tuan dan puan boleh teruskan dengan expenses atau perbelanjaan bisnes. Contoh pembelanjaan bisnes adalah seperti bayaran gaji, bil api air, sewa premis dan lain-lain. Cara untuk rekod adalah tuan dan puan pergi ke fungsi perbelanjaan/belian dan klik fungsi perbelanjaan baru. Tuan dan puan boleh isi maklumat seperti tarikh, butir-butir belanja dan amount. Kemudian, jika belanja tersebut menggunakan tunai, jadi bank ataupun cash pilih sebagai tunai. Begitu juga jika bank, pilih pilihan bank. Paling penting di sini adalah pilih ledger yang berkaitan. Sebagai contoh, jika bayaran gaji kepada staf, jadi pilihan ledger adalah tuan dan puan select salary, allowance dan wages. Akhir sekali, jika tuan dan puan sudah rekodkan sale dan expenses, tuan dan puan akan lihat
berapa jumlah RM yang ada dan tahu untung bisnes setiap bulan secara real time. Untuk untung rugi syarikat, tuan dan puan klik di account/laporan dan pilih untung/rugi. Amount di bawah sekali adalah menunjukkan bisnes tuan dan puan untung atau rugi. Tuan dan puan juga akan nampak cash flow iaitu aliran duit keluar dan masuk di aliran tunai. Dengan mudah sahaja tuan dan puan boleh urus akaun dan menguasai kewangan bisnes. Untuk rumuskan dalam video ini, tuan dan puan telah belajar tentang tetapan info untuk bisnes. Kedua, masukkan produk atau servis yang di-offer dan list customer jika ada. Yang ketiga, masukkan baki bank dan cash. Selepas itu, tuan dan puan belajar untuk key in sale dan expenses bisnes. Saya harap dengan perkongsian saya ini sedikit sebanyak membantu tuan dan puan untuk merekod akaun dengan lebih mudah. Ia sangat sesuai untuk tuan dan puan yang baru nak mula dengan Niagawan atau yang sudah lama menggunakan Niagawan. Semoga perkongsian ini bermanfaat dan tuan dan puan dapat apply dan guna terus teknik mudah ini. Setakat itu sahaja perkongsian saya tentang cara mudah mulakan Niagawan. Jika tuan dan puan ada sebarang soalan berkenaan dengan sistem, tuan dan puan boleh terus tanya di bahagian support helpdesk dengan login dalam sistem Niagawan. Tuan dan puan, isi soalan yang ingin ditanya di dalam form dan kemudian support team akan bantu tuan dan puan. Selain dari itu, tuan dan puan boleh belajar tentang penggunaan Niagawan dengan lebih terperinci di live kelas di Facebook Niagawan Support Group setiap Isnin sehingga Jumaat pada 11 pagi. Saya jumpa tuan dan puan lagi dalam live kelas di Facebook dengan topik-topik lebih menarik cara gunakan Niagawan. Sekian, terima kasih. Bye.